Tuan dan puan, InsyaAllah. seperti mana yang anda tahu bahawa malam ini Santai Malam format dia, kita nak berkongsi tentang satu ayat pilihan daripada tetamu kita, dan tetamu kita akan tadakurkan ayat itu. Dan kemudian kita akan bertanya jika ada perkaitan ayat itu dengan kisah kehidupan dia. Okey tuan-puan. Jadi untuk malam ni Tuan Shahrazad, ada apa ayat pilihan Tuan Shahrazad? Okey, saya memang ada kaitan jugalah. Surah Al-Kahfi ayat 1. Surah Al-Kahfi ayat 1. Ya. Alhamdulillah. Tuan-puan sekiranya tuan-puan sekarang sedang pegang Quran kan, boleh mula buka Quran tu, tengok surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Kejap lagi Tuan Shahrazad akan berkongsi, akan terus kepada terjemahan ya tuan dan puan, sebab Tuan Shahrazad akan kongsi tadabbur dan tazakur. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Tuan Shahrazad merupakan salah seorang peserta di dalam program anjuran TV Al-Hijrah dan juga Akademi Sinergi, satu program yang diberi nama Talaqi dan Tadabbur. Tuan Shahrazad ambil dua-dua kelas ke ambil satu saja, ambil tadabbur saja? Dua-dua. Ambil dua-dua, Talaqi dan Tadabbur ya. Jadi bila bertalaki, Tuan Syah ni akan bertalaki dengan johan-johan kebangsaan, johan antarabangsa ni. Dan bila waktu kelas tadabbur, bersama dengan saya lah. Jadi, Tuan, macam mana Tuan Syah? Jauh tu kita. Baik, Tuan Syah, silakan berkongsi dulu tadabbur tazakur surah ke-18 ayat yang pertama. Silakan tadabbur, lalu teruskan dengan tazakur. Silakan. Okey, insyaAllah. Jadi saya baca erti dia terus Ya tuan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya, yakni Muhammad, kitab suci Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok, terpesong. Itu daripada segi terjemahan ayat lah. Daripada tadabburnya, mesej Allah kepada saya. Pertama, segala puji tertentu bagi Allah. Yang kedua, yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok, yakni ataupun terpesong. Itu tadabbur lah. Itu tadabburnya. Alhamdulillah. So daripada tu tadi saya dengar ada 3 poin tadabbur ya. Betul tadi Tuan Syah ya? Ya betul. 3 poin. Baik. Daripada tadabbur tu, of course, bila kita dah teliti, kita ambil poin, mesej apa yang ada dalam terjemahan tu, kemudian kita nak tengok apa peringatan yang Tuan Syah ambil ataupun tindakan yang Tuan Syah ambil daripada ayat tu. Tazakurnya. Macam mana Tuan Syah? Tazakur. Okey. Apa peringatan dan tindakan? Okey. Yang pertama, ingat Syah, segala puji hanya bagi Allah. Yang kedua, ingat Syah, Allah lah yang menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ingat Syah, Allah tidak menjadikan padanya Al-Quran sesuatu yang bengkok atau terpesong. Itu peringatan lah untuk saya. Baik. 3 perkara peringatan yang Tuan Syah ambil daripada situ untuk ingat. Satu, ingat segala puji tu adalah untuk Allah Ta'ala, kan? Lepas tu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, betul macam itu? Dan yang ketiga, Allah Ta'ala bagi Quran tu tak bengkok pun. Maksudnya dia lurus lah, Tuan Syah. Betul. Ayat peringatan ada sambungan ayat tindakan? Tindakan. Okay. Tindakan, saya jelas hanya Allah baginya segala pujian. Mana kita hanya puji Allah. Puji Allah. Yang kedua, saya jelas Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu kita kena yakin lah. Kena yakin dengan tu, betul? Saya jelas Allah
tidak menjadi Al-Quran itu sesuatu yang terpesong. Mana apa yang Allah Tuhan turunkan tu aliran yang tepat lah, yang paling tepat. Quran itu jelas tidak terpesong, maknanya kita nak kena rujuk Quran. Betul macam tu Tuan Syah? Ya, betul lah. Betul. Menariknya Tuan Syah, menariknya perkataan ni Allah Ta'ala guna untuk Al-Quran tu adalah kitab. Betul kan? Ya, betul. Al-Kitab. Kitab ni datang daripada perkataan kataba, iaitu tulis. Okay. Daripada kataba tu dia jadi kitab. Kitab tu maksudnya buku kan? Buku. Dalam buku yang tertulis. Bila dah ditulis, maksudnya dia tetap dan dia mengikut susunan. Jadi, bila kita perlukan satu petunjuk, kita rujuk pada satu yang dah tetap dan mengikut susunan dia. Dia ada SOP dia. Kan? Jadi macam mana kita nak apply dalam hidup? Kalau contoh macam, Tuan Syah sekarang buat apa? Sekarang saya tengah tukar profession lah tu tadi cakap. Okay. Buat apa tu? Profession yang baru? Saya buat jualan untuk landscape lah. Landscape. Jualan landscape kan. Jadi sekiranya Tuan Syah ada berhadapan dengan sesuatu kemuskilan, ada isu tentang macam mana nak uruskan perniagaan, maka kita akan rujuk. Ini semangat daripada ayat ini. Macam mana kita nak apply dalam kehidupan kita? Kita pergilah rujuk pada orang yang tahu, kita rujuk pada buku. Betul macam tu Tuan Syah? Betul. Baik, Alhamdulillah. Satu perkongsian yang baik, kita boleh dapat pembelajaran yang simple, sangat simple Tuan Syah kan? Sangat simple. Mudah sangat. Tuan Syah, tentunya para penonton kita ni, tuan-puan yang sedang menonton ni, nak tahulah kan? Ada sebab ke kenapa ayat itu dipilih? Mesti ada sebab dia kan? Ada sebab kenapa itu dipilih. Tuan Syah, ada sebab ke? Boleh kongsi? Ada, insyaAllah lah. Memang ada kena-mengena dengan diri kita lah. Okay. Pasal kadang-kadang kita ni, ya saya banyak dulu lupa kan. Jadi untuk nak balik tu, ini 3 perkara yang kita paling asas lah kita nak ambil untuk diri kita. Sama ada kita nak niaga ke, kerja ke. Jadi ini Alhamdulillah lah Allah pun macam susunkan saya ke sini. Dapat jumpa Ustaz, masuk dalam TNT. Alhamdulillah. Jadi dulu Tuan Syah orang yang berniaga, orang lama. Dulu antara perkara yang saya selalu dengar bila berniaga ni, dia kena pandai cilok sikit. Ini antara terma yang saya biasa dengar. Betul ke macam tu Tuan Syah? Kalau nak berniaga, dia kena ada cilok sikit. Yalah, mungkin dulu kita kawan kan. Jadi kita pun luar benda tu bercampur-campur lah. Itu yang saya macam menyesal lah. Jadi bila dapat je ayat ni, terus kita ingat bahawa kita tak boleh cerita bengkok-bengkok sebab Al-Quran yang turunkan tu dia memang straight, dia memang lurus. Betul macam tu Tuan Syah? Betul. Dalam kita berniaga ke, bekerja ke, maknanya ketepatan apa yang kita berniagakan tu nak kita bagi tahu kat orang tu memang kena beritahu yang betul lah. Allah takkan kata orang menyebabkan kita rugi dengan tu. Setuju. Benda ni kena jadi satu prinsip, kena jadi satu value dalam diri macam tu kan Tuan Syah? Ya, betul.